Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua murid. Berjumpa lagi dalam sesi PDP online untuk channel YouTube Cikgu Ali Syam. Dan untuk hari ini kita akan sambung bahagian ketiga simpanan dan pelaburan. Di akhir penerangan cikgu pada hari ini diharapkan semua murid dapat membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan dan seterusnya menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Apakah yang anda faham tentang nilai pulangan pelaburan ataupun ROI, ROI? Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperolehi daripada suatu pelaburan. Secara umumnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Jadi, dikatakan suatu pelaburan itu dianggap sebagai menguntungkan sekiranya nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi daripada nilai pelaburan asal. Manakala kita katakan jika jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan asal, maka dikatakan bahawa pelaburan itu tidak menguntungkan. Kita lihat rumus yang berkaitan tentang bagaimana menghitung nilai pulangan pelaburan. Biasanya kita akan gunakan dalam bentuk peratus, maka kita akan cari nisbah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan asal darab dengan 100%. Kita lihat pula untuk amanah saham. Amanah saham adalah antara alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa sederhana, sekitar 3 hingga 5 tahun, atau jangka masa panjang lebih daripada 5 tahun. Pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana yang profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. Berikut merupakan pulangan untuk amanah saham. Kita lihat di sini akan diperolehi dalam bentuk dividen, lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Selain daripada itu, share bonus merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada, dan selain daripada itu, keuntungan modal, yakni peningkatan harga saham semasa saham dijual. Berikut adalah contoh. Kita lihat dahulu pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam amanah saham Bumiputra sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, amanah saham Bumiputra membayar dividen sebanyak 5%. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2.20 seunit. Kita akan hitung berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti. Untuk langkah pengiraannya, kita letakkan dahulu ataupun kita tandakan dahulu maklumat-maklumat penting di dalam soalan. Antaranya adalah 3,000 unit jumlah saham yang mana harga seunitnya adalah RM2, dividen pada akhir tahun adalah 5% dan pada tahun kemudiannya dijual pula dengan harga RM2.20 seunit. Kita lihat bagaimana pengiraan langkah pengiraan dividen. Modal awal yang dikeluarkan oleh Puan Siti ketika dia membeli 3,000 unit saham adalah RM6,000. Kerana seunit
saham berharga RM2. Kita hitung dividennya. Dividen adalah 5% darab terhadap modal awalnya RM6.000, maka 5% daripada RM6.000 adalah 300. Maksudnya pada tahun berakhir 31 Disember 2018, Puan Siti menerima RM300 sebagai dividen. Kita hitung pula harga peningkatan harga saham. Harga asalnya RM2 seunit, harga jualan pada tahun hadapannya adalah RM2.20, maka peningkatan harga saham adalah 20 sen. Maka keuntungan modal darab terhadap jumlah keseluruhan saham yang dibeli oleh Puan Siti adalah RM600, iaitu dapat daripada 20 sen darab 3,000 unit. Maka jumlah pulangan iaitu dividen yang diperolehi tambah dengan keuntungan modal sama dengan nilai RM900. Maka jumlah ataupun nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Puan Siti adalah nisbah 900 per dengan RM6.000 darab 100% sama dengan nilainya adalah 15%. Maka dikatakan nilai pulangan pelaburan ini menguntungkan Puan Siti kerana beliau memperoleh dua jenis pulangan, iaitu dividen dan keuntungan modal daripada peningkatan nilai saham daripada RM2 kepada RM2.20. Kita lihat pula untuk hartana. Apakah yang anda faham tentang pulangan atas pelaburan bagi hartana? Pelaburan atas hartana merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Apabila suatu hartana disewakan, pemilik ataupun pelabur hartana tersebut akan menerima pulangan dalam bentuk sewa. Jika hartana itu dijual, pemilik ataupun pelabur akan menerima keuntungan modal atau kerugian modal. Kita lihat di sini untuk tanah, rumah dan lot komersial. Kita lihat apakah bentuk-bentuk pulangan yang akan diperolehi oleh siapa yang melabur dalam hartana. Kesemuanya dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Berikut adalah contoh 11. Encik Yusuf membeli satu lot kedai dengan harga RM600.000 pada 1 Januari 2017. Beliau telah membayar deposit sebanyak 10% daripada nilai belian, iaitu 10% daripada RM600.000 adalah RM60.000. Nilai ataupun lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2017 pada 31 Disember 2026 beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga yang lebih tinggi, iaitu RM1.300.000. Jumlah pinjaman yang masih berhutang kepada pihak bank adalah RM486.000, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450.000. Charge lain yang dikenakan adalah seperti berikut, seperti kos guaman, duty stamp dan commission, masing-masing RM15.000, RM15.000 dan RM18.000. Manakala jumlah sewa yang diperolehi sepanjang pegangan lot kedai tersebut adalah sebanyak RM200.000. Mari kita lihat nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Encik Yusuf. Okey, ini adalah maklumat penting di dalam soalan. Nanti kalau dalam exam jumpa soalan seperti ini, gariskan, tandakan maklumat-maklumat tersebut kerana ianya sebagai panduan untuk mendapatkan jawapan. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk jumlah sewa RM200.000, keuntungan modal, kita akan tolak harga jualan, tolak baki hutang, tolak deposit yang dikeluarkan lebih awal, kos guaman, tolak lagi dengan duty stamp, commission dan juga ansuran yang telah dilunaskan. Maka keuntungan modal adalah bersamaan RM256.000. Maka jumlah pulangan
yaitu jumlah sewa tambah dengan keuntungan modal adalah bersamaan dengan Rp456.000. Maka ROI ataupun nilai pulangan pelaburan adalah 76% dapat daripada nisbah jumlah pulangan terhadap kos pelaburan awal darab dengan 100%. Mari kita lihat pula antara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah. Biasanya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ROI bagi hartanah adalah ekonomi. Sama ada ekonominya, apabila ekonominya baik, kuasa membeli semakin tinggi, permintaan semakin tinggi, dan ini akan membuatkan harga hartanah semakin meningkat. Untuk lokasi yang strategik juga amat mempengaruhi nilai hartanah tersebut, kerana bagi suatu lokasi yang strategik dengan kemudahan awam yang hampir dengan pusat membeli belah, begitu juga dengan hampir kepada pusat bandar, maka biasanya nilai hartanah itu lebih tinggi berbanding dengan nilai hartanah yang berada di ceruk-ceruk kampung di pedalaman. Manakala politik juga memainkan peranan sebagai faktor yang mempengaruhi kerana keyakinan pelabur. Ini akan meningkatkan permintaan hartanah dan harga juga semakin tinggi. Berbeza apabila politik tidak stabil, maka itu akan menyebabkan pelabur tidak yakin untuk melabur di sektor hartanah di tempat tersebut. Okay. Untuk uji minda 3.1C sebagai latihan pengukuhannya, Cikgu mahu murid-murid menjawab soalan ini di dalam buku latihan. Jadi cikgu berharap sangat untuk penerangan ringkas daripada cikgu, murid dapat memahaminya dengan baik. Apa-apa pun jika terdapat pertanyaan, kemusykilan, boleh ajukan dalam grup untuk murid yang cikgu ajar. Tapi untuk murid yang lain yang menonton video ini, boleh berbincang dengan guru mata pelajaran masing-masing. Berikut juga adalah soalan tambahan. Pastikan anda semua murid menjawabnya dan cuba fahami penerangan yang cikgu telah buat tadi. Daripada cikgu untuk hari ini, sekian sahaja. Harap videonya dapat memberi kefahaman untuk semua murid. Sampai berjumpa lagi dalam sesi PDP online yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.